Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Firdaus Rashid Idris dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Khamis 17 Ogos. Kerajaan Sarawak telah mengenal pasti beberapa strategi sebagai persediaan berdepan cabaran negara menua Aging Nation. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, bagi kesejahteraan individu yang melibatkan pembelajaran sepanjang hayat, kesihatan dan kesejahteraan perancangan kewangan serta penglibatan dan rangkaian sosial. Bagi perniagaan, dasar mesra umur, latihan dan pembangunan, kepelbagaian dan inklusiviti serta produk dan perkhidmatan perlu diberi fokus. Manakala bagi penggubalan dasar, ia perlu merangkumi dasar penjagaan kesihatan, perkhidmatan sosial, dasar ekonomi, penyelidikan dan data serta kesedaran awam. Menurut Datuk Seri Fatimah, langkah itu perlu kerana Sarawak merekodkan penurunan ketara jumlah kelahiran pada 2 tahun lepas iaitu separuh berbanding 40,000 kelahiran setahun pada tahun-tahun sebelumnya. Susulan itu, Sarawak dijangka mencapai status negeri menua pada 2028 selepas 16% daripada penduduknya terdiri daripada individu berusia 60 tahun ke atas. Beliau berkata demikian semasa merasmikan wacana bestari isu penuaan di Sarawak di Kuching. Masalah bekalan air terawat yang tidak dapat disambungkan ke Kampung Petang, Kampung Sitang dan Kampung Bangau akan berakhir sebaik sahaja projek bekalan air terawat akan bermula suku kedua tahun hadapan siap dilaksanakan. Timbalan Menteri Pengangkutan Jalan dan Udara Sarawak, Datuk Dr. Jerib Susil berkata, projek di ketiga-tiga buah kampung itu dimasukkan dalam skop projek bekalan air luar bandar kawasan Puncak Borneo Fasa 2 dengan peruntukan sebanyak RM129 juta telah diluluskan oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Beliau memberitahu beberapa perancangan telah dibuat oleh pihak Lembaga Air Kuching serta Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB bagi menyelesaikan isu bekalan air termasuk isu tekanan air rendah di Kampung Emperoh Jambu. Beliau berkata demikian semasa ditemui media dalam lawatan kerjanya di persimpangan Kampung Sitang. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mambung itu menambah, permasalahan bekalan air terawat tersebut adalah disebabkan oleh faktor geografi kerana kampung tersebut terletak di kawasan tinggi dan menyukarkan bekalan air terawat untuk sampai kepada penduduk kampung. Justru katanya sebuah sistem pam penggalak serta tangki penyimpanan air akan dibina di kawasan ini melalui projek bekalan air luar bandar kawasan Puncak Borneo Fasa 2. Ia akan dapat menyelesaikan tekanan serta bekalan air bersih di kawasan berkenaan. Penjaja dan peniaga kecil yang bekerja sendiri digalakkan untuk mendapatkan perlindungan Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri SKSPS. Ahli Parlimen Miri Chiu Chun Man berkata, skim berkenaan dapat memberikan perlindungan kepada pencarum daripada bencana pekerjaan termasuk penyakit pekerjaan dan kemalangan semasa menjalankan aktiviti pekerjaan. Jelasnya, faedah perlindungan yang disediakan adalah termasuk faedah perubatan, hilang upaya sementara, hilang upaya kekal, faedah orang tanggungan, elawan layanan sentiasa, faedah pengurusan jenazah, kemudahan pemulihan jasmani vocational serta faedah pendidikan. Tambahnya, SKSPS dan Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah SKSSR merupakan usaha kerajaan untuk melengkapkan jaringan keselamatan sosial di negara ini selain dapat mengelakkan rakyat daripada jatuh miskin apabila terdapat malapetaka yang berlaku dalam kehidupan mereka. Beliau menyatakan demikian dalam kenyataan medianya kepada pemberita di Miri. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan bantuan untuk membiayai caruman tahun pertama kira-kira 500 penjaja di kawasan Miri melalui kerjasama dengan Persatuan-Persatuan Penjaja dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Sementara itu, pendaftaran untuk caruman Perkeso akan dijalankan oleh Perkeso dan Persatuan-Persatuan Penjaja. Bajet 2023 menawarkan subsidi 80% kepada individu yang bekerja sendiri untuk mendapatkan perlindungan dengan skim ini. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas meneruskan jariwara Project of Dream Realise PRO-DR Seri ke-8 ke Miri dengan objektif memberi informasi mengenai peluang pendidikan kepada penduduk setempat, khususnya pelajar dan belia.
Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telang Usan merangkap Ahli Lembaga Amanah Tegas Dennis Ngau berkata Expo Pendidikan terbesar di Sarawak yang ditubuhkan pada tahun 2015 adalah selaras dengan hasrat Kerajaan Sarawak untuk membantu pelajar dan belia dalam membangunkan modal insan di negeri ini. Tambahnya, sebelum ini pelajar dengan inisiatif sendiri mencari tempat untuk melanjutkan pengajian, namun sekarang kemudahan itu telah disediakan oleh kerajaan. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Project of Dreams Realize Pro DR Roadshow Siri ke-8 bagi peringkat daerah Miri di Miri. Jerayawara Pro DR diadakan di 12 lokasi di seluruh Sarawak dengan disertai oleh 28 institusi pendidikan kerajaan dan swasta termasuk institusi latihan awam dan swasta. Selain daripada pameran pendidikan, Pro DR kali ini turut disertai oleh rakan strategik Tegas iaitu Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso yang mengadakan temu duga terbuka oleh 11 majikan selain pameran peluang pekerjaan melalui My Future Jobs khas untuk penduduk Miri dan kawasan yang berdekatan. Lebih kurang 500 pengunjung hadir ke Jerayawara ini terdiri daripada pelajar, belia dan juga penduduk setempat. Jerayawara Pro DR ini akan ke lokasi seterusnya iaitu di Lawas pada 18 Ogos 2023. Satu memorandum persefahaman MOU telah ditandatangani antara Universiti Teknologi Mara UiTM Malaysia bersama dengan Universitas Panca Bakti UPB Pontianak Indonesia sebagai rakan institusi strategik berkuasa selama 3 tahun. Menurut Rektor UiTM Cawangan Sarawak, Profesor Datuk Dr. Jamil Jamali berkata, perjanjian kerjasama ini adalah salah satu pendekatan akademik yang dicapai sebagai tanda kerjasama dan komitmen kedua-dua buah universiti untuk mencapai objektif yang telah dipersetujui secara bersama dalam mempromosikan kecemerlangan akademik, memperkasakan inovasi serta meningkatkan perkongsian ilmu di peringkat jaringan global. Ia menandakan satu peristiwa penting dalam kerjasama antara dua institusi yang dihormati. Beliau berkata demikian pada majlis menandatangani MOU antara Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sarawak dan Universitas Panca Bakti UPB Indonesia di UiTM Kota Samarahan. Melalui kerjasama ini juga, kedua-dua buah universiti ini telah mensasarkan beberapa perancangan strategik yang merangkumi elemen penyelidikan dan jaringan industri, pendidikan yang berkualiti, membuka luas peluang pertukaran untuk pelajar serta tenaga pengajar yang meliputi latihan industri serta penyertaan projek penyelidikan secara bersama. Sebanyak 14 unit tukun tiruan bernilai RM428,000 dilabuhkan di perairan Kuala Tatau di Bintulu. Tukun jenis penghalang pukat tuna itu merupakan sebahagian dari 148 tukun tiruan yang dibina tahun ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Perikanan Malaysia, Bohari Leng berkata RM5 juta diperuntukkan kepada Jabatan Perikanan Laut Sarawak tahun ini bagi pembinaan tukun yang akan dilabuhkan di 8 lokasi seluruh Sarawak. Dan dalam rancangan Malaysia yang ke-12 pun, Sarawak mendapat peruntukan sebanyak 20 juta untuk membina tukun tiruan. Ini adalah merupakan peruntukan yang tertinggi berbanding dengan negeri-negeri lain di seluruh negara. Tambahnya, daripada keseluruhan tukun yang dibina, 62 unit merupakan tukun jenis penghalang pukat tunda, 58 tukun jenis rekreasi dan 28 lagi tukun jenis kuboid. Selain di perairan Kuala Tatau, tukun yang dibina akan dilabuhkan di kawasan Kuala Balingian, Matu, Igan, Belawai, Gerigat, Santubong dan Sampadi di Lundu. Beliau berkata demikian pada perasmian program melabuhkan tukun tiruan di perairan Kuala Tatau Bintulu. Tabung Hidupan Liar Sedunia WWF Malaysia berjaya merekodkan gambar orang hutan di hutan Gunung Lesung di Seri Aman baru-baru ini. Menurut pengkaji hidupan liar WWF Malaysia, Lukman Hakim Allen, gambar 3 ekor orang hutan berjaya dirakam setelah perangkap kamera dipasang selama beberapa bulan untuk mendapatkan maklumat tentang hidupan liar di kawasan tersebut. Ia merupakan berita menggembirakan terutama kepada pihak yang terlibat dalam usaha memelihara dan mengurus kawasan Taman Negara Gunung Lesung secara lestari. Penemuan tersebut juga tepat pada masanya menjelang sambutan Hari Orang Utan Sedunia pada 19 Ogos setiap tahun. Salah satu gambar yang dirakam menunjukkan seekor orang utan betina bersama anaknya muncul dari anak sungai berdekatan sebelum memanjat pokok yang memberikan petanda positif bahawa populasi orang utan di Gunung Lesung masih membiak.
Ini merupakan kali pertama gambar orangutan berjaya direkodkan menggunakan perangkap kamera di gunung berkenaan. Walau bagaimanapun, penduduk setempat melaporkan pernah melihat orangutan di kawasan tersebut, terutama semasa musim buah pada Disember tahun lepas. Gunung Lesong diwartakan sebagai taman negara pada tahun 2013. Seorang lelaki warga negara asing pada Selasa lepas dijatuhi hukuman penjara 10 tahun serta denda RM50,000 selepas didapati bersalah oleh Mahkamah Session Bintulu kerana menyebabkan kematian seorang penunggang motosikal pada Julai lalu. Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintendent Bartolomeo Umpit dalam kenyataan media memberitahu tertuduh turut hilang kelayakan memegang lesen memandu selama 10 tahun selain tambahan 2 tahun penjara jika gagal menjelaskan denda. Pada 2 Julai lalu, seorang penunggang motosikal berumur 21 tahun maut akibat dilanggar tertuduh yang memandu secara berbahaya dan di bawah pengaruh alkohol. Kejadian berlaku pada pukul 12.56 tengah malam di Jalan Sultan Iskandar Bintulu. Tertuduh yang memandu sebuah kenderaan telah memasuki laluan bertentangan sebelum melanggar mangsa yang merupakan lelaki tempatan. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 44-1-B Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berita itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 17 Ogos. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Munawar dan Syuhaida. Salam Malaysia Madani.